Okey. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih kerana menghadirkan diri untuk PLC pada hari ini. Jadi saya akan gunakan perkongsian amalan terbaiklah untuk kita punya PLC pada hari ini. Jadi apa yang saya nak share tu adalah berkenaan ni lah. 4 perkara ni maybe kita dah biasa guna Google Classroom, tapi saya tak pasti adakah anda perasan ada bahagian grading dalam Google Classroom tu. So nanti saya akan tunjukkanlah siapa yang tak guna nanti boleh apply lah lepas ni. Yang kedua, saya akan tunjukkan ni lah kalender. Kalender ni simple je lah. Untuk macam mana kita nak letak kita tagging apa-apa ke kan kita punya aktiviti dalam kalender. Yang kedua, Jamboard. Yang ketiga saya akan tunjuk sedikit lah tentang Jamboard. Jamboard ni dia actually macam PowerPoint online. Jadi bolehlah nanti semua orang buat Jamboard. Dan akhir sekali kalau sempat sebab ikutkan kita ni sejam je saya tunjuk sikit lah. Lebih pun tak apa. Kita nak balik. Saya tunjukkan Google Site. Google Site ni macam laman web. Mungkin kita tak perasan sebenarnya dengan akaun email kita boleh buat Google Site. Boleh buat laman web sendiri. Okey. So saya tunjukkan ni lah. Yang pertama kita nak pergi grading kan. Grading tu so kita kena pergi ke kita punya ni lah Google Classroom. Kena pergi Google Classroom. Tapi tak apalah, mana-mana lah. Saya cuma nak tunjuk macam mana kita nak buat grading. So nanti kita pilih kelas kita. Perasan tak kat sini ada grades? Okey, dekat sini ada grade. Kita pilih setting dulu. Kita pilih setting. Lepas tu kita scroll ke bawah. Yang ni untuk kita ubah setting grading kita. Biasanya kalau anda tak buat apa-apa, dia jadi macam ni. Tapi bila kita nak ubah grading supaya student boleh nampak, kita klik yang ni. Show overall grade. So kita nak tunjuk apa? Dia ada ni lah. Ini kalau tak nak tunjuk overall grade. Yang ni kalau kita nak tunjuk total point. Yang ni kalau kita nak tunjuk kategori. Tapi saya suka guna total point lah sebab weighted by kategori ni nanti kita kena add kategori. Jadi saya memang tak pernah pakai lah. Saya cuma pakai ni total points. Lepas tu nanti kita save. Dan kita tengok nanti di sini maksudnya dia ni student kita ni dia ada total point dia. Jadi sebanyak mana kita bagi tugasan macam ni kan 40 markah. Yang ni tugasan dia 25 markah sepanjang satu semester lah. Sepanjang satu semester semua ni lah okey, katalah ini dalam lajur ni dia adalah new summarize ni. Tugasan tu dia 20 markah. Jadi kita dapat nampak kat sini. Purata class average untuk tugasan ni adalah 13. So rendahlah kalau 13/20. Jadi ini adalah keseluruhan overall grade untuk kelas kita tu. Macam saya ni sem lepas punya kelas 1 SMP Sanuan. Ini adalah overall grade untuk dia punya kelas. Dan ini adalah overall grade untuk student tu sendiri. Jadi kita boleh tengok ni macam Chiah ni dia dapat paling tinggi lah. Ni kalau kita tengok yang lain kita turun bawah. Okey, Teng ni pun dapat 90.08. Yip ni sangat rendah 65. Kalau nampak ni pun dia tak turn in tugasan tu. So kita tahulah Chiah ni yang nombor 1. Sebab dia paling tinggi lah 90.86. So nanti bila dah habis kelas, kalau kita nak bagi dia hadiah ke boleh lah kan sebab dia dah menunjukkan ni lah dia dapat nombor 1 dalam kelas kita. Okey, inilah cara-cara untuk grading lah. Nak tengok grade budak. So orang lain semua orang pakai tak overall grade ni?
Tak pernah. Tak pernah ya? Ada soalan. Ya, Ellie. lepas ni boleh try ya. Cuma tekan ni je setting ni. Ya, Tapi grade tu ni macam mana? Maksudnya setelah kita semak tu kita bagi grade kan? Itu satu kan? dia automatik. Ya. Okay, satu lagi kalau macam kita buat quiz, contohnya quiz kan dia terus dapat skor dia kat situ. Saya selalu nampak ada button tu suruh import grade tu tapi selalu tak dapat. Saya import tu macam mana? Selalu Kita tak dapat buat ya. Google Form kan? Kan mereka isi, lepas tu dapat jawapan, dapat markah terus. Kalau yang macam tu macam mana? Kita nak tahu, selain kita boleh tengok lah Google Form response dia orang tu kan? Tapi nak dapatkan dia macam yang bila pelajar kita dah return kan selalu kita dah return dah bagi grade kan. Kalau macam quiz tu macam mana? Tak pernah dapat sebab kalau macam saya sekejap saya tengok saya ada tak contoh quiz. Seingat saya boleh input grade. Dr. Rabayah yang kita tanda tu terus masuk markah Sekejap saya tunjuk satu contoh. Kalau yang biasa tu kan kita bagi grade, lepas kita tanda, kita bagi markah, kita return kan. Okey. Yang saya tanya ni kalau buat quiz guna Google Form tu. Dia masih lagi dia boleh import grade tu, tapi kita masih kena tekan return. Tekan return juga tekan return juga. Ya, saya tak perasan. Mana ya saya ada contoh, tak ada pula contoh quiz. Macam ni lah. Tu ada grade tu lah tu. Macam ni kan. Biasanya dekat bawah ni dia ada tulis import grade tau. So kita klik kat situ, kat bawah ni. Dia nanti akan jadi berwarna lah bila kita tekan. So bila kita tekan import grade tu nanti dia akan keluar. Dia keluar kat sini dah. Import grade tu bukan keluar awal ke Liz? Masa kita ni ada kat sini. Sebelah situ. Dia ada kat sini. Kat mana tu? Ni kat belah kanan atas. Yang ni. Ya, so kita just import lah. Selepas mereka return tu selepas mereka turn in tu. Lepas mereka turn in, kita kena import grade. Lepas tu nanti dia dah ada kat sini, kita masih kena tekan ni dan kena return. Masih lagi. Ya, itu untuk Google Form lah. Waktu kita mula-mula letak Google Form tu kan dia ada juga import grades kan. Yang tu tak apalah, abaikan yang tu lah. Masukkan juga, tekan juga. Masukkan juga, tekan juga. Ya, kena nyalakan juga. Okey, nanti nak cuba. Okey, terima kasih. Nanti cuba. So bila macam ni kan, markah-markah ni kan dah ada tu, dekat situ lah nanti dia akan automatik masuk kat sini. Macam ni. Baru keluar jadual ni ya. Jadual ni memang automatik, dia jana. Dia automatik keluar. Automatik keluar. So semua kita punya ni latihan ni semua dia akan keluar. Ini overall grade. So kita tahulah mana budak yang top 1 ya, top 5 dalam kelas tu. Ya, dan boleh dipercayai lah. Ya, bila kita bandingkan dengan result dia semester lepas, memang Syah ni memang budak pandai. Ya, Angelie ni, Bonnie ni memang yang ni lah, yang rajin-rajin tu lah. Ya, so kita tengoklah berdasarkan dia punya result ni memang boleh dipercayai lah. Dia punya ni lah, kita boleh ukur dia. Okay. So itulah yang saya nak tunjuk lah untuk ni. GC. Ya. Apa ni markah diorang ni, masa diorang dah turn in ke kita kan. Kita check online juga tu ataupun doktor dia buat macam mana? Dia terpulang. Kalau macam Google Form tadi, dia boleh import grade. Dan boleh return. Kalau yang biasa, saya masukkan sendirilah. Masukkan markah tu dekat, maknanya dekat assignment yang kita hantar. Ya. Kita ditunjukkan. Macam ni kan, ada praktikal ni kan. Ni amali diorang. Ni kita sendiri yang letak markah selepas kita tanda secara online pun boleh. Saya biasa online guna PDF je lah kan. Lepas tu markah ni type sendiri. Oh, type sendiri. Macam ni kan dekat, saya bagi contoh lah. Yang ni kan yang dia hantar report ni.
Saya tak pakai kami pun. Sem ni baru nak try pakai kami. Saya letak macam ni. Review. Pakai review Pakai review je. Samalah saya pun pakai review kak. Pakai review pun kita letak grade kat sini kan. Okay. Dia automatik nanti. Automatik. Tekan grade kat sini, lepas tu kita tekan return. Katalah 21 kan. Lepas tu kita tekan return. So automatik masuk ke dalam sana. Okay. Dia automatik lah nanti, automatik kat sini dah ada. So nanti bila dah habis kat mana tu? Ya? Review tu tekan kat mana? Review dekat review biasa kita buat dekat ni. Highlight dia dulu. Highlight, okay. Dekat plus campur atas tu, dekat sini sebelah atas kanan. Nampak tak ni? Kita highlight. Tu ada yang ada tu ya. Lepas tu kita komen. Komen lah. Sebab biasa saya download dulu. Yang ni tak ada download. Online je. Ini boleh delete. Tapi PDF kan Dr. Ellie? Ya? Dia PDF saja ke atau Word kita boleh guna yang ini? Komen. Word boleh kan? Word pun boleh. Macam Word ni pun boleh. Ni boleh? Boleh. Kadang-kadang bila kita dah tanda komen, bila kita dah komen, lepas tu kita nak komen kali kedua tak boleh, kita refresh. Kena refresh. Refreshkan dia. Dia takkan hilang lah, yang tadi tu dia dah siap save lah. Sebab biasanya bila kita dah komen sekali tu, nak komen kali kedua, tekan-tekan tak lepas. Jadi kita refresh, insyaAllah boleh komen yang lain. Ya, hilang lah yang lain, tak hilang lah ya? Tak hilang, dia save. Sebab dia macam Google dokumen lah juga, dia save. Auto save lah, auto save. Ya betul, auto save. Tekan return, automatik nanti dia ni kan markah tu ya? Betul, yang ni. Bila kita tekan return ni nanti automatik. Automatik dah ada dekat ni lah, result budak-budak tadi. Dekat sini dah ada dah. Cuma nanti lepas tu kita still kena tekan ni dan return kepada pelajar untuk keseluruhan lah dia punya result, baru dia dapat tengok lah. Kalau kita tak return maknanya budak pelajar tak akan dapat tengok lah. Tak dapat tengok. Dekat sini pun tak ada. Kalau kita tak return nanti dia tak keluar kat sini. Dia tak ada. Kalau yang tak ada markah, dia tak ada tanda right. Yang ni, yang NA ni maksudnya tak ada markah lah. Kita memang tak letakkan markah. So dia tak ada tanda right. Bila dah return baru dia right. Okey, maknanya dah tanda lah yang tu kita. So kita boleh tahu lah. Kita nak dapatkan table ni, kita kena return lah ya sebulan ni. Yes, kena return dan kena ni lah setting ni, kena tunjuk tu lah grade tu. Okay. Ni nampak ni dia tak hantar ni, tak adalah markah dia. Okay. Boleh semua pasal grading? Ellie. Apa tadi review tadi kat mana ni? Review apa? Review tadi yang tanda terus PDF dekat situ. Yang mana? Yang Syam tanya tadi tu lah. Ni kita komen kena highlight dan tanda add a comment. Okey yang tu. Okey. Highlight. Sebab saya tanda dekat tab tu boleh tanda terus. Saya tak guna tu. Okey, boleh guna situ type Highlightkan dia, tanda tambah kat situ. Baru dia keluar. Okey. Okey. Kalau dah sudah grading, boleh masuk kalender pula. Dah selesai ya grading ni? Okey, sekarang saya masuk kalender pula. Sini Google App kita ni. Ya, kita tekan ni kalender. Ya, tekan kalender. Okey, so sekarang kita dah masuk dalam kalender ni lah. Kita punya akaun delima. Ya, tengok juga kat sini kadang-kadang silap keluar akaun pendidik guru So kita ubah lah kalau bukan delima ni lah. Ya, kita boleh klik mana nak pendidik guru pun boleh. Okey, and then ini kalender kita. Yang hijau-hijau ni memang dah ada. Memang Google dah siapkan untuk yang cuti lah. Ya, kalau kita tak nak tengok menyampah tengok cuti-cuti ni, ini holiday in Malaysia ni kita klik je kat situ.
So tak ada dah lah cuti tu. Ya, kalau nak tengok cuti, klik balik lah. Ya, kalau nak padam terus pun boleh delete. Ya, tapi saya tak naklah padam ya, saya cuma hiddenkan dia. Ya, sorokkan dia. Okay. So lepas tu kalau kita nak buat apa-apa macam ni tadi saya dah set untuk meeting kan. Okay, kita nak cara nak create yang lain. Ya, katalah ni tekan create. Ya, create. So bila tekan create ni kita letaklah ya meeting ya DSP. Okay, kali ke berapa pula? Kali ke 3 kan? Okay, ya lepas tu ini adalah ini kalau kita nak tanda-tanda mesej dekat orang ke kan. Ya, ini kalau kita nak letak apa-apa description ke ya, nak kata bahawa minit mesyuarat ke. Okay, lepas tu ini reminder. Reminder boleh tanda juga ya. Oh tapi ini tadi saya tak ubah lagi ya, yang ni boleh ubah tarikh dia ya. Bila nak buat meeting yang kali ketiga? Katalah 1 Mac kan. Ya, pukul 9 pagi. Mana ni? Okeylah 8 pagi. Okey, so ini set reminder lah. Ya. Okey, ini appointment ni apa? Okay, appointment slot. Ni saya pun tak pernah guna appointment slot ni. Ya, okay, slot with duration 30 minit. Tempoh masa rasanya ni. Tempoh masa berapa lama untuk benda tu lah. Ya, macam yang ni event saya adalah untuk meeting. Ya, meeting Jabatan Sarjana ni. Okey, saya dah set Monday 1 Mac pukul 8 sampai pukul berapa? Ya, sampai pukul 10 pun boleh. Okey, lepas tu add guest. Add guest ni kita bolehlah type siapa yang kita nak panggil. Ada ke? Tak adalah. Dia tak save. Saya kena ambil lah mana-mana. IPGM dash 305. 305 bawah. Okey tu. Okey. Contohlah kan. Audit. Ada. Ini pun ada. Mana-mana kita dah pernah ada tu dia akan masuklah semua kat sini. Ya, guest kita. Ya, lepas tu guest permission kita boleh set lah. Ya, nak permit dia untuk invite others ya, see guest list, nak modify event pun boleh. Kalau tak nak tak payah. Okey, dekat sini yang bagusnya bila kita masukkan kalender ni kita dah boleh add alamat untuk Google Meet. Macam yang saya buat pada hari ni lah ya. Ini berguna untuk bayar lah ni. Ya, Dr. Bayar nanti kalau nak rancang meeting pada masa akan datang boleh ni boleh tekan. Dia dah bagi alamat. So dia tetap kan? Dia tetap, dia dah tetapkan. Kita boleh gunakan untuk 1 Mac nanti. Dia tak ada due date lah. 1 Mac nanti kita boleh pakai. Ya, ini tak payah tulis apalah. Add location, add description ni tak payahlah. Okey. Yang ini kita nak masukkan dalam folder mana? Ya, nak masuk folder mana? Kita boleh pilih nak folder mana. Ini saya dah ada banyak folder sebenarnya. Tu ya. Folder jabat ya. Ini sebab GC kita kelas kita kan? ada. Kelas kita lah. Ini semua GC yang saya dah pernah buat. Dalam GC tu dah ada. Ya, dia akan masukkan lah. Ya, katalah dekat sini ke kan. Okey, so dia ada lah kat sini nanti. Okey, warna biru tu. Ini folder yang sedia ada lah. Ya. Ini reminder kita. Kita nak remind pada diri kita berapa lama. One day before pun boleh. Ya. Ini nanti dia akan hantar ke email delima kita. Dan juga orang yang kita invite ni macam Dr. Bahar dengan Dr. Syam pun akan dapat email ni dalam email delima. Ya, so nanti bila dah ada ni, ya, kita save. Dia akan tanya, would you like to send invitation email ya ke guest? Kita send je. So nanti Dr. Syam dan Dr. Bahar boleh check. Ya, dah ada dah bulan Mac.
Ya, ini Februari kan, kita pergi ke March. 1 March ni dah ada tag untuk ni lah meeting yang ketiga. Okay, kalau kita unclick dia, dia hilang. Kalau kita klik, nampak lah. Ya, birthday ni kalau siapa yang dah masuk lah ni. Ada pula masuk birthday anak kat sini. Okay, so kita unlock, unclick balik lah. Okay, so semua yang ni lah, ini semua folder kita yang memang Jana sendiri. Sebenarnya untuk macam SCS 3013 ni, yang praktikum ni semua daripada GC. PLC ni pun memang dia folder daripada GC. Bila kita buat GC, dia dah ada dah dalam kalender kita. Okay. So ini boleh tengok, nak tengok by day ke. Ya, ini hari ni, ini yang first March lah. Ya, ini kalau kita nak tengok by week, ya, dia buat paparan seminggu. Ya, ini dia akan buat paparan sebulan lah. Okay, dan sebagainya lah. So nanti lepas ni kalau nak create apa-apa, tekan ni je ya. Tekan create ni je. So pilihlah masa apa semua. Okay. Okay. Alright. InsyaAllah cuba. Kalender dah settle. Alright. Kalender dah settle. Sekarang saya nak pergi ke sini pula. Jamboard. Dr. Elly, tanya share. Tadi tu kita dah set up macam hari ini kan ada Google Meet tu. Lepas hari ini kena padam dah? Kalender ni? Yang Google Meet punya link tu untuk hari ini kan? Dan dia akan tamat. Kalau kita nak join, dia tak boleh. Oh, so mana-mana dia akan padam link sendiri Gmeet yang kita dah masuk, dia ada padam sendiri. Dia punya alamat tu akan hilang lah, akan tamat. Okay. Kalau you nak try nanti, you nak rejoin, dia akan kata dah tamat, ya, buat link lain. Dia akan bagi arahan macam tu lah. Okay. Okay, ada apa-apa lagi pasal kalender? Selesai dah kalender? Ni mana? Okay, ni tak ada. Okay dah, okay. InsyaAllah, cuba nanti. InsyaAllah, boleh cuba. Okay, so sekarang kita pergi perkara ketiga, nak buat Jamboard. Okay, masih lagi tekan Google App ni. Semua orang dah ada ke Jamboard ni? Sekejap, saya check dekat PLC jabatan dekat ni, apa, email belum, Jamboard tu kita kena buat sendiri. Kalau sebelum ni, kalau nak masuk Google Classroom kelas pun boleh. Google Classroom kelas kita. Contoh je macam ni Dr. Elly nak ajar kita kan, nak send ke macam mana contohnya kan, itulah cara dia. Tapi saya ni dah ada Jamboard tau. Bila saya tekan, dia akan pergi ke Google Jamboard saya dah ada. Kalau orang lain kosong, tekan tanda tambah ni. Okay. New Jam. Tanda tambah. New Jam. Okay, jap. Kita nak buat terus. Buat terus. Sekejap Jamboard. Sambil-sambil tu, Jamboard ni untuk apa? Jamboard ni dia macam papan kenyataan. Oh, saya pun dah ada satu. Dah ada. Kalau student dah pernah buat, adalah dalam tu. Maknanya kita kena New Jam. Tekan tanda tambah New Jam. Okay, New Jam Okay, cuba tengok satu contoh yang pernah student saya buat. Okay, alright, Dr. Elly tunjuk. Sekejap ya. Dr. Syam nak tanya tu. Siapa nak tanya Dr. Syam? Dah dapat tekan tanda tambah? Okay, dah dapat dah. Dah dapat. Okay, ni saya tunjuk yang dah siap lah. Ya, cantik tak ada punya Jamboard. Ini dia buat sendiri atau ada kongsi bersama? Ini buat sendiri ni. Dia buat sendiri, maksudnya dia orang pada Elly lah, Dr. Elly. Tak, dia buat dekat sini. Memang saya share link. Oh, sama-sama buat dia sama-sama buat sebab benda ni online kan. Kata macam dia kan classwork kan. Classwork kita create.
kita buatlah satu material boleh. Dekat sini add ni ya, kita pilih Google Drive ya, pilih Google Drive lah. Ya, pilih Google Drive. Dekat sini nanti kita kena buka satu dulu. Jamboard, nanti dia dah ada. So nanti dekat sini nanti kita pilih lah Jamboard ya. Kita pilih, kita klik 2 kali tu. So dia dah ada kat sini. So kita share lah dengan budak. Ya, try ya, Jamboard. Okey, saya masukkan dalam PLC ni. Ya, okey, dia dah ada kat sini kan. Saya postkan dia. Okey, ada kat sini kan? Saya dah post dekat student. So student semua tekan ni je untuk pergi ke Jamboard tu. Dah ada dah, dapat dah. So dekat sini jangan lupa tekan ubah share ni. Yang share ni kena ubah supaya student boleh edit. Sekejap ya, dia slow. Dekat sini nampak ni, viewer. Nanti you all tak boleh edit. Siapa-siapa yang ada dalam GC PLC ni, saya kena tukarkan dia sebagai editor. Okey, kita cuba Saya boleh dah cuba. Okey, tekan saya buka lah. Saya buka yang PLC yang Jamboard yang siapa hantar? Dr. Ellie hantar Okey, so seeloknya pergi ni buat yang baru. Yang ni baru. Nanti saya buka. Dah ada dah. Dr. Tan dah ada. Dr. Ellie ada. Dr. Rabaya ada. Okey, semua orang boleh main dekat slide nombor 6 ni. Slide nombor 6 Okey, slide nombor 6. Contohlah saya nak delete. Ni Dr. Tan ada, Dr. Bahar ada. Contoh saya tambahlah satu. Anak panah ke apa ke semua Dia yang ni, okey, yang tepi-tepi ni kita boleh buat. Yang cantik yang ni lah, sticky note ni. Sticky note yang mana? Yang ni? Yang ni. Jadi saya view only ni. Oh, ya ke? Bayar tak masuk sebagai MOE ke? Saya pun view tu. Ni saya dah letak ni. YYY ni. Ada? Sekejap ya. Dr. Ellie dapat tak? Dr. Ellie nampak tak saya punya? Dekat nombor 6 ni ke? Slide nombor 6 tak ada. Ada apa nampak tak? Tak ada apa lagi, kosong lagi. Saya dah masuk sticky note tu. Try. Kosong. Kosong. Kosong Kosong. Aduh, tak dapat lagi. Ellie, saya view. View ya, nanti saya share sekejap. Sama juga, saya pun view saja. PLC yang tu kot. PLC yang bawah tu. Siapa yang masuk akaun PLC ni je ya? Yang bawah tu satu lagi. Saya kena add people ni. Macam cuba add people lah. FPGM, okey, saya masukkan ni. Saya masukkan FPGM 3073. FPGM tolak 3073. Asal tak dapat, tak ada. Belum. Nanti saya belum save lagi. Dr. Rabayah dengan Dr. Saya Tan pun tak ada. Siapa ni Dr. Tan? Dah masuk belum FPGM? View saja saya punya. View saja ya. Sekejap saya tekan send dulu. Ini ya Dr. Tan ni. Mana saya nak tengok? Dr. Tan punya berapa dia punya tu? IPGM. Saya satu 1337. 337? 1337. 1337. Okey. Okey. Maknanya kita kena buka kat email kita lah kan? Kena buka dekat ni lah email tu nanti ada, dia ada bagi email kan? Dia bagi email lah. Okey dah. Dah boleh buka. Ni dah ada masuk dah. Okey. Dr. Syam dengan Dr. Rabaya boleh masuk. Dr. Romi ni mana? Hilang dah. Pergi mengopi ke? Dr. Romi.
Saya belum. Saya refresh kot. Sekejap, try masuk. Saya buka sekali lagi. Dah. So kalau tekan sticky note ni boleh pilih nak warna biru boleh. So tulislah. I like. Okay. So tekan save. So dah ada dah tu. Tapi gambar-gambar nak slide nombor apa? Slide nombor 6/6 slide nombor 6. 6. Okey, yang kosong lah maknanya kan. Okey dah. Alright. Dah ada 7 ni. Okey, Dr. Abaya dah join. Dr. Syam pun ada ni. Dah join kan? Tu siapa yang tanda right tu? Saya. Saya tanda right. Okey, itu sticky note. Kalau tak nak sticky note, ambil yang ni, text box ni. Yang mana bawah tu Yang bawah ni, text box. Text box. Text box boleh tulis. Mana kita tak ada sticky note ni? Sticky note yang ni. Yang nombor 4. Ambil one thing. Saya dah dapat tu siapa tu? Saya. Dr. Syah dah dapat. Yang ni untuk pen. Hello tu siapa? Kita boleh tolong alihkan? Kita hi. Ini hi. Okay. Ini ada pen. Pen ni actually dia ada banyak. Nak brush ke, nak highlighter ke, nak marker ke, warna pun ada 6 pilihan. Nak tanda tangan boleh tak tanda tangan? Tangan? Susah lah tanda tangan. Susah. Kena ada pen ni lah, stylus pen. Barulah senang. Yang dekat ni apa? Yang beli dekat Shopee. Beli kat Shopee RM8. Saya padam. Itu eraser. Yang ni arrow ni just tak ada apa. Ini arrow biasalah. Arrow macam ni. Ya. Lepas tu kita boleh masukkan image juga. Ya, kita boleh add image, kita boleh add ni circle. Ya, add circle. Laser ni apa fungsinya ni? Laser ni padam. Pemadam. Tak, laser. Laser tak ada apa. Laser tu penunjuk je. Kalau kita tengah present. Dia hilang kan? Kalau you present, you tunjuklah laser tu. Okay. Cuba tengok yang budak dah buat ya. Satu contoh tu. Macam ni kan. Ini semua dia masuk. Ini semua dia masukkan. Semua ni dia buat sendiri. Ya, dot ni. Ya, yang belakang ni rasanya dia boleh masuk background. Ya, okey, kalau kita pergi kat tempat kosong tadi, ya di sini, siapa suka IPG tu, kita boleh set background. Ini dia add image ni, bagus-bagus dah pandai dah. Masuk IPG image. Set background. Background ni boleh tukar. Ini Dr. Tan boleh ajar matematik ni. Betul. Ada grid. Apa grid? Set background juga boleh nak add image. Saya buka lah, saya pergi ke ni nombor 7 punya slide pula. Ya, saya nak set background, saya nak letak gambar. Okey, letak gambar saya ni lah, upload gambar yang saya dah ada dalam picture saya. Katalah saya nak letak thank you. Okey, yang ni dia image ni image yang bergerak pun boleh. Boleh ya. Boleh. Ini image GIF. 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 Kalau anda nak cari image yang bergerak, anda silalah. Okey, nak apa? Thank you ya. Thank you bergerak. Tekan GIF tau. Type juga GIF. Dia mesti type GIF Type GIF. Nanti bila kita pergi dekat sini, nampak tak GIF ni? Itu maksudnya image tu bergerak. Cuba tengok yang pertama tu, gambar yang terbang tu. Okey, ni kan. Kita jangan save kat sini tau. Kita save kat sini. Kita klik kanan, kita save image as. Okey, simple lah dalam kita punya picture kan. Katalah thank you. Okey, save. Okey, jadi kita pergi balik kat Jamboard tadi. Mana Jamboard saya tadi? Sini. Okey, saya buka yang baru. Nombor 8.
Okay, so saya nak set background boleh, nak add image pun boleh. Tapi add image dia kecil. Kita boleh besarkan. Kalau set background dia memang jadi background. Dia besar lah. Dia ikut dia punya size tu Ikut size background. Background tu. Mana thank you tadi. Ni. Tu dah ada dah. Dia besar dah sikit. Kalau kita add image, saya bagi contoh kalau kita add image, dia kecil je. Tapi kita boleh, yang background tadi kita boleh rescale tak? Background tak boleh rescale. Image kalau boleh image rescale. ni boleh. Oh, yang ni. Kalau add image boleh rescale. Okay. Boleh kecilkan lah. Macam mana tadi Li? Background tadi Li kena buat macam mana? Ini set background. Set background. Tekan yang ni. Image. Nanti dia pergi browse. Browse. Ambil file dalam komputer kita lah? Dalam komputer kita yang dah ada GIF lah. Tapi kita kena ni dah. Kita kena, mana gambar tadi? Kita kena cari dulu lah mana-mana gambar yang GIF. GIF. Dia yang bergerak-gerak lah. Kalau yang tak bergerak boleh juga lah. Yang tak bergerak pun boleh juga. Kita kena ni lah. Kita save image as. Nanti masuk dalam, nanti dia masuk lah dalam folder kita. Okay. So dah ada lah yang ni. Satu lagi tadi yang brush kot. Okay, kalau kita pakai brush, ini kita boleh buat macam tu lah. Just macam budak ni ada buat. Dia apa? Jadi ni lah interaktif sikit lah. Dia cantikkan lah dia buat macam tu lah. Dia pattern lah dia punya background tu. Dia lah kemas. Dia punya ni okey lah nampak apa. Ni lah yang budak ni buat, yang grup tu ni. Kat belakang tu nampak tu. Dia pakai brush je. Yang main sign and symptom tu, dia punya buat apa? Brush ke? Belakang dia tu. Ini saya tak pasti je tengok. Saya dah set background kat belakang tu. Tak, maknanya dah ada lah. Dia memang add. Tak tahu lah, atau dia pakai ni ke, saya pun tak pasti. Dia pakai highlighter ke? Dia dah explore lah tu kan. Dia dah explore tu budak ni. Tak boleh lah. Maknanya dia dah ambil tapi boleh. Maksudnya dia add image lah kot. Macam ni kan? Image. Betul. Jantung ni dia add image. Ini semua pun kalau tengok ini lain. Lepas tu ini lain, nampak? Lepas tu ini lain. Ya. Hari background ni tak boleh ubah scale lah dia. Background tak boleh ubah. Oh, patut saya punya tu ada lagi tepi dia putih-putih tu. Nombor apa? Kalau ambil buat nombor apa? Nombor 6 tadi. Nombor 6 tadi. Mana dia? Nombor 6. Dia cantik dah. Tapi tepi-tepi tak boleh tukar kan? Tak boleh lah. Daun dengan ni. Dia tak boleh. Ni rescale yang tu kan? Tadi. Tak boleh. Kalau background yang mana? Ini boleh. Kalau yang ni boleh. Dia boleh rescale. Kalau add image tu boleh lah add image dia boleh rescale. Tapi cantik lah macam ini. Dia buat jadi okey lah. Kemas. Pakai sticky kan. Sticky tu kemas. Tengok dia buat. Kita tambah ni pula. Kita tambah daun pula. Dia boleh daun yang berguguran. Ini image kan? Ini image. Yang background tu kita ambil set background set background. Ada macam-macam lah ya. Tapi Dr. Samsiah kena download dulu background tu. Set background ni, tambah image, kita browse dekat kita punya picture yang kita dah save siap-siap. Ya. Ni, tadi saya dah save yang daun ni. Dia adalah GIF juga, dia boleh bergerak. Dia jadi macam tu. Okey lah tu. Kalau kita tambah satu lagi, katalah tambah image lain, kita boleh susun order dia.
dia kita boleh nak set backward ke ya. Okey, kata macam ni kan. Ini order dia. Alamak, tak ada pula order. Oh, ini tak boleh dah. Tak boleh order pula. Tadi yang masa saya test pertama tadi boleh order. Ya, so nanti inilah terpulang lah. Kita boleh nak letak belakang ke nak letak depan kan. Itu order dia lah. Daun tu order? Boleh order. Oh, okey, kita try daun ni. Tapi tadi saya daun tak boleh order sebab dia background. Background tak boleh. Background tak boleh. Kalau kita letak satu lagi gambar, mungkin kita letak satu lagi. Tak satu lagi gambar. Logo IPG tu. Logo IPG. Sukalah logo IPG. Sebab dah tak ada dekat kepala surat, dah tak ada IPG. Okey ya. Kita tekan order. Send to back. Dah jadi kat belakang dah. Ya. Siap ada animation lagi. Ada animation. Bolehlah kita present kita punya kerja dekat pengarah nanti pakai Jamboard. Jamboard ni macam PowerPoint jugalah kan. PowerPoint. Fungsi dia lebih kurang macam itulah untuk persembahan. Mana kita boleh buat secara dua hala dengan student juga lah ni. Yes. Tapi yang saya perasan benda-benda ni kita boleh simpan sebagai PDF tau. Dekat sini saya tak tahu kenapa tak boleh download as PDF. Ya. Tapi tak apa, bila kita tak boleh download, kita boleh pergi dekat kita punya drive. Ya, bila kita pergi dekat kita punya drive. Alamak. Bateri dah mati kejap ya. Sekejap. Okey, kita pergi kat drive kita mana yang ada. Okey, pergi kat drive. Ambil tadilah yang MUI tadi. Okey, ni semua ada kan? So kita just tekan yang ni. Mana download? Ni download. Downloadkan dia. Dia akan jadi seperti PowerPoint lah PDF pun kita boleh show boleh buat macam PowerPoint kan? Dia dalam PDF bila kita save. PDF. Dia save as PDF. Dia tak boleh save as PowerPoint. Kira ni. Ya. So ini pun boleh buat persembahan juga kan? Ya. Ellie. Ya. Kalau macam ni, contohnya kalau kita buat ini contohnya tugasan berkumpulan kan, kita nak bagi markah, kat sini ada yang macam tadi tu, import grade, boleh ke nak return ke macam ni ataupun kita semak macam tu je? Tak ada, ini kita kena semak manual. Sendiri dah, manual Okay. So ni dah boleh present dah. Kalau kita nak buat presentation kan, bila kita dah save as PDF. Tapi bagusnya ni kawan-kawan lain boleh tengok kawan dia punya kan. Boleh tengok kan. Ini yang kita kata group work, kerja kumpulan. Sebab kalau yang Google Classroom tu lepas dia turn in tu kawan ni tak boleh tengok dia punya kan. Kalau macam kerja-kerja tu yang ni dia boleh tengok lah. Yang ni dia boleh klik lah dekat kita punya material tu. Dia boleh buka lah. Tapi kita boleh sediakan satu tapak. PDF tak gerak PDF tak gerak lah. Ini kita boleh masuk tugasan kumpulan lah. Maksudnya dia ada 3 orang. Jadi melalui Jamboard ni dia boleh bincang lah. Kan? Yes. Dia boleh buat kerja kumpulan. Saya tak pernah aplikasi lagi ni Jamboard ni. Cuma saya sendiri je lah. Saya tak share tadi kan. Lepas ni boleh lah. Dali, yang kita buat dekat Jamboard ni, lepas tu dia akan auto save ke dalam drive Ya, dia auto save dalam drive kita.
Oh, so nak ambil tu pergi drive lah. So maksudnya dah buat dekat sini tak perlu buat apa lah. Kita boleh terus tutup saja Ya, betul. Boleh tutup saja. Ya, boleh je tutup, tak payah save-save. Ini kalau tak nak tengok dalam drive, tengok dekat kita punya Google Classroom tadi. Dia kekal kat situ. Ni tugasan pertama classwork kita tadi kan. Dia ada je kat situ. Klik je kat situ. Kalau tak nak masuk drive. Keluar balik. Okey. Tapi kita kena invite lah, maksudnya kena invite student kan. Kalau nak buat satu kelas, kita kena invite setiap orang kan. Tidak. Kalau dalam Google Classroom, budak kelas tu semua orang boleh. Oh, okey. Dia semua orang boleh. Ya, saya tunjuk contoh lah dekat sini ya. Kalau saya nak create classwork kan, nak create material, ya, saya nak masukkan mana tadi dekat Google Drive tadi saya nak okey, ini kan mana-mana lah ya. Okey, bila dah post nanti ini kan jangan terbalik pada Jamboard. Okey, bila kita tekan share ni, dia dah ada dekat sini. Ini satu kelas ni. Ini alamat untuk satu kelas. SCS 303 1 PSMP Sains 1. Semua 14 orang budak ada kat sini. Kita tekan ni je sebagai editor. Lepas kita save nanti, semua budak dalam satu PSMP Sains 1 boleh guna ni. Okey, faham. Thank you. Faham ya? Dan dia boleh edit tak? Dia boleh edit kan? Boleh. Semua budak Sains 1 dah boleh edit benda ni. Dia dah ada permission sebagai editor. Kalau macam tadi saya lupa nak tukar viewer, budak tu tak boleh ubah lah. Nanti dia WhatsApp lah kita, puan tak boleh ni, tak boleh edit. So kita kenalah tekan ni. Ya, biasanya kita terlupa nak tekan yang ni. Yang ni nampak, ni pun sama budak Sains 1 ni. Ya, kalau dia sebagai viewer dia tak boleh ni. Dia tak boleh edit dah. Ya, jadi kita kena tukar semua Sains 2 ni jadikan editor. Jadi maksudnya dalam Google Classroom alamat ini adalah untuk semua 14 orang budak Sains 2. Dia dah ni lah automatik lah. Tak perlu kita nak share seorang-seorang. Okey. Ada apa-apa pertanyaan lagi untuk ni? Yang ni clear frame ni padam. Ya, yang ni nampak tak tanda kecil ni? Bila tanda kecil ni dia kata expand frame bar tu. Kita boleh nampak semualah. Ya. Okey, kita boleh klik kat sini. Okey, ni saya nak padam kan? Boleh tekan kat sini, delete. Ya, atau dekat sini kita boleh juga duplicate. Adalah kat situ. Ya. Di sini apa kegunaan clear frame tu? Untuk padam satu frame lah. Okey, dia tekan. Oh, ini tak ada ni background. Ya. Kalau kita ada tulis apa-apa, background dia tak padam. Okey. Clear frame dia akan padam apa yang kita dah tulis kat atas. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Okey. Selesai dah Jamboard. Doktor, saya nak tanya ni, Jamboard ni bukan untuk kita punya account MOE saja kan? Kalau kita guna buka account pendidik guru pun boleh kan? Boleh, dia Google punya. Okay, so kita nak share macam tadi doktor buat tu material, lepas tu set yang Jamboard ini kan. So kita mesti kena buka Jamboard dan buat satu frame dahulu, baru kita dekat sini kan. Baru dia betul. Okay. So kena buat dulu. Bagi pelajar nak buat, kita kena set up dia punya frame outline dulu. Pensyarah kena setkan dulu satu frame pun cukup, nanti dia tambahlah sendiri. Okey, boleh. Kita buat dulu satu frame sebab nanti kita nak tekan create ni,
Itulah dia mesti nak add ni mesti dah ada dekat sini. Dia mesti dah ada satu. Okey, faham. Kat sini dah ada mana-mana kosong punya Jamboard kan. Kita klik lah tu. Okey, boleh. Okey, thank you. Dia masuk. Okey. So, sekarang ni yang last kali nak ajar Google Site. Yang ni. Ni site ni. Google Site ni adalah, maksudnya adalah ni lah. Kita punya laman web sendiri. Macam ni you nak buat ni lah. Pilih untitled site ni. Atau nak pilih blank pun boleh. Kat mana tadi tu? Alamak. Sekejap ya, ini. Dekat akaun kita ni, dekat Google App ni. Pilih ni, site. Oh, site. Okay. Google Site. Google Site ni adalah Google ni lah. Laman web. Ya, laman web. Macam ni lah laman web yang saya dah buat untuk Jabatan Sarjana ni. Saya guna Google Site je. Okay, inilah dia. Ini yang lama punya. Sebab saya pakai ni nampak pendidik guru. Saya lupa nak tukar. Okay, saya try yang lain lah. Saya ambil yang memang saya dah save. Okay, di sini. Ni tukar dulu. Tukar yang Jabatan Sarjana. Sebab saya buat, saya edit Google Site tu dalam email Jabatan Sarjana. Ya, so saya tekan yang ni, saya pilih site. So ini yang dah ada. Ini yang dah ada lah, yang sebelum ni. Ya. Jadi apa yang boleh dibuat dalam Google Site? Muka dia juga yang keluar. Alamak, saya masuk lain ni. Okey, ni dah betul. Okey, ini dia. Ya, jadi dekat Google Site ni, inilah dia. Kita punya ni lah. Ya, kalau nak tengok ya yang sebenarnya rupa dia macam mana, rupa dia mana ya, ni ke? Oh, sini. Ini yang sebenar. Ya, yang bukan edit punya lah, ini yang view punya. So di sini nanti dekat home bawah, ini home lah. Ya, bawah home ni kita boleh masukkan ni lah muka surat untuk bidang kepakaran. Ya, masukkan okey, yang ini kalau kita tengok ni yang bagusnya dia, ini dia ambil daripada Google Doc. Jadi maksudnya bila kalau nanti kita ada pertambahan ahli baru, saya buka je Google Doc tu, saya tambah je dekat dalam Microsoft Word yang online tu kan. So nanti dekat sini dia dah automatic update. Sebab dia ada ni lah, maksudnya ini saya share daripada Google Drive. Okay. Yang apa ni? Okay, ini yang PLC tu. Ini hari ni lah PLC punya. Saya dah masukkan ni lah jadual untuk PLC nantilah. Ya, siap buat iklan lah untuk PLC hari ni. Nanti bulan Mac Romi pula ya. Kita masukkan Romi pula nanti untuk bulan Mac punya. Okey. Tahniah. Terima kasih. Yang ni hari tu yang Dr. Bahar suruh share, dah masukkan lah. Romi punya virtual tu lah. Dia punya, dia siap buat ni lah. Ada suara anak dia lagi dalam tu. So inilah dia punya template nak edit tu. Ya, so nanti macam katalah Dr. Rabayah nak buat
laman web untuk bahasa Melayu kan, Munshi ke kan, bolehlah guna ni Google Site ni. Baik. Dia tak adalah susah sangat. Tepi-tepi ni semua ada. Inilah semua cara-cara kita nak edit dia. Ya, ini by pages. Kalau tekan yang ni, inilah dia pages dia. Ya, ini pages yang saya masukkan tu. So just ini nanti kena banyak lagi lah kalau nak belajar buat laman web saja. Kat sini lah cara-cara nak masukkan dia. So inilah hari tu tak ada gambar, saya masuk gambar ni. Dr. Ellie, dia punya size dia kita tak boleh adjust size. Boleh. Size dia kita boleh ni. Dia boleh rescale. Paparan tu maksudnya dia punya yang background yang awak buat tu bila dalam web kan dia nampak besar tau. Ni lah rescale kat sini lah. Rescale situ lah. Okay. Rescale kat sini. Nanti kan ni lah dia akan repair lah. Macam ni ni kecil sikit kan, yang ni besar boleh lah kecilkan. Okay. Dia boleh kecilkan. Kita tekan publish je lah. Tekan publish nanti dia ni lah, maksudnya dia akan change lah apa yang kita dah dah ubah tadi. Okay. Site ni bersifat public dia semua orang boleh tengok lah kalau dia ada alamat tu lah. Google Site ni dia public. Kalau dekat sini kan macam mana ya laman web ni IPGKPT ni. Okay, so kita punya jabatan tu dekat sini kan. So semua orang boleh tengok lah. Semua orang boleh tengok. Public lah. So bolehlah kita buat laman web kita sendiri lepas ni. Okay. Dah ada, maksudnya dah ada dalam laman web resmi Dah ada dalam laman web rasmi. So nanti kita bolehlah mempergunakan ni ya, kita boleh mempergunakan Google Site di sini untuk buat laman web kita sendiri, untuk ajar bahasa Melayu ke ya, ajar RBT ya, bolehlah guna Google Site. Tak perlulah kita pakai Wix lah. Lepas ni kita ada pakai Blogspot kan. Blogspot selalu kan. Blogspot. Kita guna ni je lah, Google Site je, percuma je. Dr. Ellie, yang ni lepas you buat, publish dia pergi mana tu? Dia pergi terus dekat open source. So tak perlu dia ada website dia punya macam address baru kita dapat tengok Tak ada. Kita yang akan copy address ni, kita tunjuk kat orang. Katalah Dr. Tan nanti dah ada laman web Dr. Tan sendiri kan. So copy lah laman web tu macam kita buat blogspot lah kan. Tan blogspot. So sekarang kita dah ada ni lah, site.google.com/tan. Itu nama yang kita buat lah. Macam yang ni sebelum ni kalau kita tengok Puan Azlin dia buat ni showcase KPPB punya website. Dia pakai Google Site je. Inilah dia punya alamat, site.google.com/ yang belakang ni kita sendiri yang letak. Masa kita nak create pertama kali tu dia akan tanya nak letak nama apa. So letaklah sini Tan Tong Hock sini. So nanti dah adalah site.google.com Tan Tong Hock. Macam mana Doktor you link dekat yang kita punya website yang utama tu? Itu saya bagi pada Puan Nuraini. Okay. Saya bagi link kepada Puan Nuraini yang masukkan dalam ni. Okay, faham. Sini semua orang ni bagi kat Puan Nuraini lah. Okay, itu saja. So ini kalau nak belajar ni memang kena duduk diam-diam lah. Godek-godek sendiri. Untuk buat site sendiri. Macam ni lah. Ni bukan dia ni. Ini yang cantik ni pun Puan Azlin buat untuk hari tu lah. Alamak sama pula. Yang itunya. Dia punya background dia. Background dia tu sama pula. Sama dengan Azlin punya. Tak apalah, maknanya tak kisahlah. Benda tu kita boleh ubah kan. Sebenarnya masa tu saya AJK ni publicity.
Memang saya yang buat. Ya, awak yang design lah kan. Itu yang saya tepek pula muka saya. Apa ni, yang tadi contoh Dr. Ellie buat untuk jabatan kita kan, dia punya laman web kan. Nama tu Dr. Ellie dah ubah tak? Nama dekat dia punya apa? Site tu. HTTP tu. Oh, yang ni tak yang tu. Ini dia punya ni. Ya, okey nampak. Ini dia punya alamat. Jabatan Sarjana Perguruan. Itulah. pendidik.guru.edu.my/ ni lah. Kita kena letak dulu lah masa kita mula-mula create tu kita yang kena letak. Okey. Lepas tu Google site ni akan jana lah untuk kita. Okey. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Habislah sesi PLC pada hari ini.